Fokus berita malam ini, sistem paip lama di Taman Melihah akan diganti sepenuhnya. Terusan dari Sungai Sarawak ke Sungai Salak akan dibina. Tangani masalah banjir, ekoran limpahan sungai. Kebolehan KMKK perlu ditingkatkan termasuk menguasai bahasa Inggeris. 50 anak yatim dan OKU terima sumbangan pakaian sempena Hari Raya Aidilfitri. Sarawak hargai kepelbagaian agama. Ahli PBB main peranan penting di peringkat akar umbi. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur, bersama saya Saiful Bahri Muhammad. Sistem perpaipan di Taman Melihah akan digantikan sepenuhnya untuk menangani masalah tekanan air yang rendah yang sering berlaku di kawasan berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata penduduk di kawasan taman tersebut sering terkesan apabila berlakunya masalah paip pecah hingga menyebabkan tekanan air di kawasan tersebut rendah. Cuma masalah tekanan air di Melihah disebabkan paip lama bila tempat lain dan diganti air yang kuat dan selalu pecah dan disimpang Melihah yang berlaku di dekat Melihah. Ia paksa diganti baru keseluruhan paip baru dapat menangani tekanan air yang bagus. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis pengagihan bubur lambuk yang berlangsung di sini pada Ahad. Dalam majlis tersebut, Datuk Seri Fadilah yang juga ahli Parlimen Petra Jaya telah mengagihkan sebanyak 500 pek bubur lambuk bersama surau Al-Hidayah yang melibatkan 6 taman perumahan iaitu Taman Sejoli, Taman Harmoni, Taman Heritage, Taman Longseng, Taman Peaceful dan Taman Muhibah. Hadir sama Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK, Sekitar Petra Jaya dan Barisan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK daripada ke-6 taman perumahan terlibat. Pihak kerajaan kini berada di fasa ketiga pelaksanaan projek untuk menangani masalah banjir dengan pembinaan satu terusan bagi mengalirkan air dari Sungai Sarawak ke Sungai Salak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata pembinaan terusan ini akan membolehkan air disalirkan ke Sungai Salak dan tidak menumpukan sepenuhnya aliran ke Sungai Sarawak seperti yang berlaku sebelum ini sehingga menyebabkan limpahan dan banjir di kawasan sekitarnya. Sehubungan dengan itu, beliau memberitahu bahawa terdapat beberapa projek lain seperti pembinaan jalan raya baru dan jambatan akan dibuat terlebih dahulu sebelum pembinaan terusan ini bermula. Sebab bila kita mula terusan kita terpaksa mula buat jambatan. Yang dah diluluskan setakat itu untuk fasa kedua ialah mula jaya dan jambatan sebelum mula terusan. Sebab nak mula terusan kat jambatan saya dah orang saya lalu jalannya. Masa itu makna jalan yang nak mula terusan, jalan yang setia ada akan dipotong. Jadi mula jalan dulu baru terusannya akan dipotong. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis pengagihan bubur lambuk yang berlangsung di sini pada Ahad. Susulan daripada itu, beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air memaklumkan bahawa pihaknya bersama Jabatan Pengairan dan Saliran DID Negeri Sarawak akan membuat satu perjumpaan bersama Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg untuk membincangkan lebih lanjut mengenai perkara ini. Jadi esoklah baru ada perbincangan detail dengan sidang DID dan juga semua para konsultan dan akan dibriefkan pada Yang Mahkamah Premier untuk dapat alat tuju daripada Yang Mahkamah Premier. Kebolehan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK perlu ditingkatkan mengikut perkembangan semasa termasuk menguasai bahasa Inggeris sekiranya diperlukan. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Seri Roland Sagah Wiin menyatakan sokongan beliau mengenai kebolehan KMKK yang mampu memahami mahupun bertutur menggunakan bahasa tersebut. Menurut beliau, penguasaan bahasa Inggeris pada masa ini amat penting memandangkan peralihan kemajuan yang menggunakan bahasa asing tersebut dalam hampir semua perkara. I agree with the Bumato. You must know how to speak English because we still use native code ordinance still in English. If you cannot read English, you cannot understand it. So that is one condition which you must be able to master. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Ngarung Tikuruk Bisamah Pinuuh Bidayuh yang berlangsung di Dewan Serbaguna Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA pada Sabtu.
Dalam pada itu katanya KMKK perlu bijak mengurus hal ehwal kawasan seliaan masing-masing, bukan sahaja mentadbir tetapi perlu pantas membuat tindakan dalam menghadapi masalah, terutamanya bencana alam. We must focus for the good of our people. We have to know security and safety issues, especially those affecting your community, including disaster management. Banjir kah? Just recently, I think, one resident here, maybe this morning just came back from Pakar Banjir. So, 2-3 days, banjir pada Australian turun semenjang itu. Dalam majlis tersebut, DBNA telah meraikan dan mengingati jasa mantan Temenggung Kaum Bidayuh bahagian Kuching, Datu Austin Dimin yang telah bersara dan digantikan dengan Atok Drop sebagai Temenggung yang baharu. Hadir sama Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Dr. Jerip Susil, Datuk Henry Jinep, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Baklen Bangi, Ahli Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mongin, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Billy Sujang, Adun Tebedu Dr. Simon Sinang Bada, Adun Bukit Sembuja John Ilus, Presiden DBNA Datuk Ik Pahon Joy serta tetamu kehormat lain. Seramai 50 anak yatim dan golongan orang kurang upaya OKU di kawasan Tanjung Datu telah menerima sumbangan berupa pakaian bersempena Hari Raya Aidilfitri. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, sumbangan ini adalah untuk membantu meringankan beban ibu bapa dan penjaga untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri yang menjelang tiba. Walaupun masih awal lagi tetapi cukuplah memadai lah kita tahu bahawa memang semua ibu bapa akan banyak komit dengan perbelanjaan dari segi perbelanjaan untuk raya dan juga untuk pakaian anak-anak. Maka sebab itu kita mencari jalan untuk membantu dan alhamdulillah kita dapat bersama 50 orang para penerima pada hari ini. Beliau berkata demikian semasa berucap pada program Kasih Ramadan bersama anak yatim orang kurang upaya OKU di sebuah pasaraya di sini pada Ahad. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy juga berkesempatan menyantuni anak-anak yatim untuk bersama-sama memilih pakaian yang sesuai buat mereka. Program anjuran bersama Yayasan Kebajikan Negara YKN dan Alliance Islamic Bank ini merupakan tahun kedua ianya diadakan. Terdahulu, Datuk Seri Nancy juga berkesempatan menyerahkan sumbangan berupa bakul makanan kepada 80 penerima yang terdiri daripada warga emas, ibu tunggal dan orang kurang upaya OKU di kawasan Tanjung Datu. Turut hadir Setiausaha Politik kepada Datuk Seri Nancy Shukri Muhammad Kamaluddin Effendi, Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Abang Abdul Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara Nordina Harun, Wakil Alliance Islamic Bank Maggie Tay dan Timbalan Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Muhammad Ali Taib. Perbezaan dan kepelbagaian kaum di negeri ini wajar dicontohi dalam mengekalkan perpaduan dan keharmonian rakyat. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ia bukan perkara baru, malah telah wujud dan diamalkan sejak dahulu lagi. Katanya nilai itu harus sentiasa diperkukuhkan dengan persefahaman serta kestabilan yang memberi impak positif kepada rakyat secara keseluruhannya. Yang Islam boleh pergi ke tempat gereja untuk bersama dengan keluarga mereka dalam beberapa perkara. Jadi inilah di antara yang kita macam kalau ada juga yang bukan Islam dari keluarga kedua mereka dapat kita duduk bersama dengan mereka dekat tempat nama mereka yang di gereja di temple mereka. Jadi keadaan ini merupakan keadaan biasa di kalangan kita di Sarawak. Ahli Parlimen Sentubong itu menambah sumbangan untuk golongan asnaf seperti ini turut diadakan bersempena Tahun Baru Cina pada bulan Februari yang lalu. Difahamkan program anjuran bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM tersebut telah menyerahkan sumbangan kepada 80 penerima yang terdiri daripada warga emas, ibu tunggal dan orang kurang upaya OKU di kawasan Tanjung Datu. Terdahulu turut berlangsung kuliah duha Ramadan yang disampaikan oleh Mudir Mahad Darul Falah Kuching, Ustaz Syed Hassan Syed Kamaldin El-Huraidi. Hadir sama Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Abang Abdul Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara Nordina Harun,
Pengarah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, Negeri Sarawak Awang Dul Hadi Awang Mat, Timbalan Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Muhammad Ali Taib dan Pemancas Tunggang Melayu Bentani Ibrahim. Ahli-ahli Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB memainkan peranan yang amat penting khususnya di peringkat akar umbi. Naib Ketua Pergerakan Wanita PBB Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali memberitahu jentera PBB terutamanya golongan wanita merupakan tulang belakang perjuangan parti ini di peringkat akar umbi. Sebab itu kita turun padang. Majlis Tertinggi Wanita is ever ready to assist kita on the grassroots level to ensure that the administration of our party must be done in the best possible way. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Peresmian Program Sarawak Kita Empun SKE dianjurkan oleh PBB Cawangan Mulu di sebuah hotel di sini pada Sabtu. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan itu berkata, jelajah ini adalah usaha Majlis Tertinggi PBB Wanita turun padang berjumpa dengan wanita di peringkat cawangan, ranting dan akar umbi. Ini merupakan kali ketiga program SKE telah dianjurkan dengan kali pertama dianjurkan oleh PBB Cawangan Demak Laut dan kali kedua oleh PBB Cawangan Simunjan. Sekian edisi malam bersama saya Saiful Bahari Muhammad. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Ayo sama-sama kita nantikan dan memeriahkan Tamasya Sukma ke-21 Sarawak 2024. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.